Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Amirah Syasha dalam 15 minit MMTV edisi 12 Mei 2023. Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan beliau kini tidak lagi mengetuai gerakan Tanah Air GTA sebagai pengerusi kerana gerakan berkenaan diakuinya sudah tidak berfungsi. Bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh itu berkata GTA juga tidak pernah berdaftar dan beliau kini bergerak melalui platform proklamasi orang Melayu serta tidak terlibat dengan mana-mana parti politik di negara ini. Ujarnya lagi, GTA tidak dapat diteruskan kerana gerakan itu bersama Parti Pejuang Tanah Air Pejuang tewas di kesemua kerusi parlimen yang ditandingi pada pilihan raya umum ke-15 November lalu. Ketika ditanya platform sebenar menjelang pilihan raya negeri PRN di 6 negeri, Dr. Mahathir berkata beliau mempunyai tugas untuk menyedarkan orang Melayu bahawa jika mereka tidak bersatu dan tidak mengenepikan parti, maka akan hilang kedudukan di Malaysia. Mengulas gelaran Ketua Umum Perikatan Nasional yang diberikan kepadanya, bekas Ahli Parlimen Langkawi ini berkata mereka hanya meminta orang yang bersetuju dengan proklamasi orang Melayu menurunkan tanda tangan kerana gerakan itu bukanlah bersifat parti tetapi ada dasar kaum tersebut. 3, 2, 1 and go. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi meramalkan Perikatan Nasional PN akan berpecah selain menyifatkan kerjasama antara PAS dan Bersatu sebagai kahwin mutaah. Melihat kerjasama itu hanya sementara, jelas timbalan Perdana Menteri itu pengalaman lalu UMNO juga memberi gambaran jelas apa yang akan berlaku. Terdahulu pada 2019, UMNO dan PAS memeterai Piagam Muafakat Nasional sebagai langkah ke arah Pakatan Pilihan Raya Rasmi. Bagaimanapun pada tahun berikutnya PAS menyertai PN. Langkah itu bagaimanapun tidak disenangi oleh UMNO yang menjurus kepada perpecahan MN. Sementara itu, Ahmad Zahid menegaskan bahawa UMNO memainkan peranan penting terutama dalam menyatukan pelbagai pertubuhan lebih 7 dekad lalu. Menurutnya, dalam tempoh itu, UMNO berdepan pelbagai fitnah yang berusaha menjatuhkan parti itu. Namun beliau meminta semua ahli parti Melayu terus mempercayai bahawa UMNO masih lagi kekal relevan. Parti Pejuang Tanah Air Pejuang belum membuat keputusan sama ada akan menyertai pilihan raya negeri PRN di 6 negeri atau sebaliknya. Presidennya Datuk Seri Mukhlis Mahathir berkata, pendirian mengenai perkara itu sedang dibincangkan kepimpinan parti dan satu pengumuman rasmi akan dibuat tidak lama lagi setelah mempunyai keputusan mengenainya. Jelasnya fokus pejuang ketika ini adalah penyertaan mereka dalam proklamasi orang Melayu yang digerakkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Mengulas lanjut, Mukhlis menyatakan bahawa pejuang tidak akan bekerjasama dengan mana-mana gabungan atau pakatan yang turut disertai UMNO kerana parti itu terpalit dengan amalan kleptokrasi yang tidak selari dengan prinsip perjuangan pejuang. Menteri Besar Perlis Muhammad Shukri Ramli mendedahkan ada kalangan pelabur yang cuba menawarkan rasuah untuk mendapat kelulusan melabur di negeri tersebut. Namun tegasnya, kerajaan negeri sama sekali tidak akan menerima tindakan pelabur seperti itu bagi melaksanakan sebarang projek di negeri ini. Katanya cara tersebut sangat tidak betul, sebaliknya kerajaan negeri akan terus mencari sumber yang halal dalam membangunkan negeri itu. Kata Muhammad Shukri yang juga Pesuruhjaya PAS Negeri, kerajaan negeri mencari sumber yang halal agar memperoleh keberkatan. Sementara itu, mengulas lanjut, kata Muhammad Shukri kepada utusan Malaysia, pelabur-pelabur tidak bersaing secara sihat, tidak perlu menawarkan sesuatu. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tenda, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi.
Perbicaraan kes pengubahan wang haram 7.1 juta ringgit dan pengelakan cukai membabitkan Datin Sri Rosmah Mansor yang dijadualkan bermula hari ini di Mahkamah Tinggi ditangguhkan kepada 24 Ogos hadapan. Keputusan itu dibuat Hakim K. Muniandi selepas membenarkan permohonan daripada Peguam Datuk Jiten Ram Vincent yang mewakili Rosmah. Jiten memaklumkan kepada mahkamah anak guamnya telah membuat representasi bagi menggugurkan 12 pertuduhan pengubahan wang haram dan 5 kes gagal mengisytihar pendapatannya kepada lembaga hasil dalam negeri. Justeru pihaknya menghantar representasi kepada Jabatan Peguam Negara pada 3 Mei lalu. Ujarnya lagi, representasi tersebut antaranya mengandungi fakta-fakta tertentu yang mempunyai kaitan dengan kes projek solar yang mana isteri bekas Perdana Menteri ke-6 itu disabitkan terhadapnya pertuduhan rasuah. Rosmah 72 tahun berdepan 12 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah lebih 7 juta ringgit serta 5 pertuduhan gagal menyerahkan penyata pendapatan kepada LHDN. Pada pengurusan kes 23 Mac lalu, Timbalan Pendakwa Raya Poh Yih Tin memaklumkan jangka seramai 15 saksi pendakwaan dipanggil memberi keterangan. Semalam tular sebuah video yang memaparkan seorang remaja lelaki dibelasah sekumpulan pelajar sekolah di sebuah kawasan yang tidak dikenal pasti. Berdasarkan video dikongsikan oleh kakak mangsa di laman Instagramnya, seorang murid lelaki telah ditumbuk oleh seorang pelajar lain yang memakai baju sukan berwarna biru sebelum turut disertai rakan-rakannya yang lain untuk memukul mangsa. Mangsa dilihat dipukul berulang kali selain ditendang di bahagian badan serta kepala sehingga tidak dapat mampu melawan. Bagaimanapun, mangsa yang telah dibawa ke hospital dimaklumkan hanya mengalami cedera ringan dan sebahagian pelajar yang terlibat dalam insiden itu telah dibawa ke balai polis bagi siasatan lanjut. Beralih ke berita dunia. Mahkamah Agung Pakistan hari ini mengisytiharkan penahanan bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan tidak sah selepas penahanannya 2 hari lalu mencetuskan protes ganas di seluruh negara. Imran ditahan kemarin atas tuduhan rasuah sebelum direman dalam tahanan. Ketua Hakim Pakistan Umar Atta Bandial mengarahkan pihak polis membawa Imran Khan ke Mahkamah Agung sebagai tindak balas kepada petisyen oleh parti politiknya yang mencabar penahanan tersebut. Imran juga memberitahu mahkamah bahawa dia dilayan seperti pengganas. Dalam pada itu, polis mengesahkan hampir 2,000 orang ditahan di Punjab berikutan mereka melakukan protes secara besar-besaran menentang penahanan Imran. Pihak polis menahan 945 penunjuk perasaan dari pelbagai negeri kerana melanggar undang-undang sehingga menyebabkan 130 anggota polis cedera dalam rusuhan berkenaan. Sekumpulan ahli arkeologi menemukan sisa sebatang jalan zaman batu yang dibina kira-kira 7,000 tahun lalu di dasar Laut Mediterranean yang terletak kira-kira 4 hingga 5 meter di bawah Laut Adriatik, Croatia. Penemuan itu dibuat selepas pakar arkeologi menganalisis imej satelit perairan di sekeliling tapak Neolitik Solin yang sudah tenggelam. Jelasnya, jalan prasejarah itu dikatakan mungkin pernah menghubungkan Kochua dan Solin selain menjadi laluan utama masyarakat ketika itu. Ia ditemukan oleh ahli arkeologi daripada Universiti Zedar Mati Prarisha bersama beberapa rakan sekerja yang menyelam di kawasan perairan itu dan berpandangan jalan itu dibina secara teliti dengan kepingan batu selain berukuran sekitar 4 meter. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi negara. Permintaan buruh terus menunjukkan tren peningkatan pada suku pertama 2023 dengan jumlah jawatan merekodkan peningkatan sebanyak 2.7% sekaligus melepasi paras pra-pandemik.
Ketua Perangkawan, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, permintaan buruh Malaysia dilihat semakin pulih pada suku pertama 2023 dengan peningkatan jawatan sebanyak 233,700 dalam sektor ekonomi, merekodkan 8.81 juta jawatan. Jelas beliau, trend positif itu menunjukkan pemulihan ekonomi negara yang semakin baik, disokong pelbagai inisiatif kerajaan seperti program penempatan pekerjaan, subsidi gaji dan insentif cukai. Dalam pada itu, bilangan kekosongan jawatan meningkat sebanyak 4.5% kepada 192,600 kekosongan pada suku tahun ini. Bagi kadar jawatan EC dan kekosongan jawatan pula, masing-masing kekal pada 97.8% dan 2.2%. RHB Bank Berhad, RHB Bank mengumumkan dividen interim kedua sebanyak 25 sen sesaham, terdiri daripada pembayaran tunai sebanyak 20 sen sesaham dan bahagian boleh dipilih di bawah pelan pelaburan semula dividen sebanyak 5 sen sesaham. Bersama dividen interim pertama, kumpulan sebanyak 15 sen sesaham, jumlah dividen untuk tahun kewangan 2022 berjumlah 40 sen sesaham atau diterjemahkan kepada hasil dividen sebanyak 6.9%. Pengerusi Kumpulan Perbankan RHB, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir berkata, kumpulan telah melaksanakan pelbagai inisiatif ke arah mewujudkan pelbagai pengalaman pelanggan yang lebih hebat dan memberi kesan positif kepada skor promoter bersih NPS mencapai tempat ketiga tertinggi dalam industri perbankan Malaysia. Kumpulan juga telah mempergiatkan usaha dalam mempercepatkan penggunaan amalan mampan di dalam kalangan pelanggan, pekerja dan pemegang kepentingan utama yang lain. Kita ke berita sukan. Ratu Wushu Negara Tan Cheong Min yang mempamerkan aksi bertenaga berjaya menepati ramalan setelah meraih pingat emas kedua peribadinya pada Tamasya Sukan Si Kemboja 2023. Perlawanan yang bertempat di Pusat Konvensyen Kroi Changvar tengah hari tadi menyaksikan dia menjuarai acara gabungan Nandau Nanggun wanita pada aksi final. Cheong Min yang berusia 24 tahun itu menewaskan wakil Myanmar Ayetit Sarmien yang meraih perak selain menewaskan jago Vietnam Thi Bu Min Pan bagi melengkapkan kedudukannya di podium. Olahragawati Kebangsaan 2019-2020 itu mengumpul 18.16 mata sekaligus menggandakan pingat emas yang dimenanginya pada acara Nan Kuan Rabu lepas. Kejohanan bola sepak Piala Asia yang bakal berlangsung pada 12 Januari 2024 menyaksikan Malaysia akan bertemu Korea Selatan dalam saingan pertama kumpulan E di Doha, Qatar. Dalam undian yang dijalankan semalam, Malaysia berada dalam kumpulan E bersama Korea Selatan yang kini berada di ranking ke-27 dunia, manakala Bahrain dan Jordan masing-masing di tangga ke-84 serta 85. Saingan bagi merebut gelaran Raja Asia itu akan berlangsung di Doha, Qatar bermula 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Meskipun skuad kendalan Kim Panggon berada di ranking ke-138 dunia, namun ia bukan satu halangan buat skuad Harimau Melaya memberi kejutan kepada lawannya di kejohanan tersebut. Untuk rekod kali terakhir Malaysia layak secara merit ke Piala Asia pada tahun 1980 dan skuad Harimau Melaya pernah beraksi di pusingan akhir Piala Asia pada 2007, namun ketika itu mendapat tiket selaku tuan rumah. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 13 Mei 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Amira Shasha. Assalamualaikum, selamat hari di jururawat sedunia dan selamat berhujung minggu.